Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat lagi diberi peluang lagi untuk mendengar sabdaan junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata-kata yang terlalu banyak pengajaran, kata-kata yang terlalu banyak cahaya yang kita boleh ambil daripada sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu semua termasuklah pelajar-pelajar perbanyakkan selawat setiap kali kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dah tiba pada bab yang ke-35 daripada muka surat yang ke-82. Namun sebelum daripada itu kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan, terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz Ibni. Mohon doa Al-Fadhil Ustaz perkongsian yang tidak seberapa ini. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih Kak Salasiah yang memberi gift, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka kita dah tiba pada bab yang ke-35. Jumpa ke pelajar-pelajar? Bab yang ke-35. Maka bab yang ke-35, Imam Tirmizi membawakan tajuk. Bab yang sebelum ini menceritakan yang mana ada riwayat yang Nabi pernah berwuduk sekali, basuh setiap anggota wuduk sekali. Kemudian bab yang seterusnya dibawa, Nabi pernah membasuh anggota wuduk dua kali. Bab yang kemudiannya menyebut Nabi SAW pernah pada waktu itu membasuh anggota wuduk tiga kali. Kemudian pada bab yang ke-35, Imam Tirmizi membawakan tajuk yang pada waktu itu menggabungkan ketiga-tiga bab sebelum ini. Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu Maja'a, bab pada hadis-hadis yang datang untuk menerangkan fil wudu', berkenaan wudu', marratan, wudu' itu boleh dibasuh sekali anggota wudu', wa marratain ataupun dua kali, wa thalathan ataupun tiga kali. Maka apakah tujuan daripada bab ini? Sebab pada bab-bab yang sebelum ini dah jelas tentang bahawa boleh nak basuh anggota wuduk sekali, dua kali ataupun tiga kali. Maka lihat kepada Arafah. Maka pada Arafah baris yang pertama, jumpa ke? Okey. Al-muradu min hadithil bab, yang dimaksudkan oleh Imam Tirmizi dengan membawa tajuk yang ke-35 yang kita dengar tadi, maksudnya kata para ulama, laisal muradu, bukanlah yang dimaksudkan dengan tajuk tersebut, min hadithil bab, daripada hadis-hadis yang ingin dibawakan, jam'ut turuqis thalathah fi wudu'in wahid, bahawa pada waktu itu boleh untuk campur adukkan. Contohnya muka basuh sekali, tangan basuh dua kali, kaki basuh tiga kali dalam satu wuduk. Bukan itu tujuan dia. Bukan itu maksud daripada tajuk bab. Walaupun secara zahirnya nampak begitu. Bahkan masuk daripada tajuk tadi adalah wuqu'us sifatis thalathah fil waqa'i'il mukhtalifah. Sebenarnya yang Nabi SAW pernah basuh anggota wuduk sekali, ataupun dua kali, ataupun tiga kali,
sebenarnya pada keadaan yang berbeza-beza. Bukan maksudnya Nabi pernah dalam satu wuduk, Nabi SAW basuh campur aduk. Muka basuh sekali, tangan 3, kaki 2, rambut 1. Tak, bukan maksudnya. Kalau pada waktu itu nak basuh 1, basuh semua anggota wuduk 1. Kalaulah nak basuh 2 kali, maka basuhlah semua anggota wuduk 2 kali. Tetapi afdalnya adalah membasuh anggota wuduk sebanyak 3 kali. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Jom kita lihat hadis yang ke-52. Hadis yang ke-52 saya baca dulu sanadnya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ismail bin Musa al-Fazari. قال حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر. Abu Ja'far adalah Muhammad al-Baqir rahimahullah, salah seorang daripada keturunan Nabi SAW. Maka qultu li Abi Ja'far, iaitu Muhammad al-Baqir, haddathaka maksudnya ahaddathaka, ada soalan. Ahaddathaka, adakah pernah menceritakan kepada kamu Jabirun, sahabat Nabi yang bernama Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, pernah berwuduk, marratan membasuh anggota wuduk sekali-sekali, wa marratain dan pernah membasuh anggota wuduk 2 kali, wa thalathan dan Nabi pernah membasuh anggota wuduk 3 kali. Maka ada yang bertanya kepada Abu Ja'far Muhammad al-Baqir, pernah dengar tak hadis daripada Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir, yang mana pada waktu itu Nabi SAW pernah basuh anggota wuduk sekali dan 2 kali dan 3 kali. Maka apa kata Muhammad al-Baqir? Beliau berkata, na'am, bahkan aku pernah dengar. Tapi tadi kita dah sebut, para ulama menyebut bukanlah dalam sekali wuduk, dalam satu wuduk Nabi SAW basuh bercampur aduk. Tidak. Tetapi pada waktu itu ini menggambarkan waktu yang berbeza, saat yang berbeza. Namun pada waktu itu dibawa di sini nak menunjukkan bahawa sebenarnya itulah yang pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, wa rawa Waqi'un hadzal hadis. Hadis ini telah diriwayatkan juga oleh Waqi' daripada Thabit, daripada Abi Safiyah. Qala, beliau berkata, qultu li Abi Ja'far, aku pernah bertanya kepada Abu Ja'far, iaitu Muhammad al-Baqir, haddatsaka Jabirun, adakah pernah Jabir radhiyallahu anhu menceritakan kepada kamu wahai Abu Ja'far, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tawaddaa, berwuduk, marratan sekali-sekali. Qala na'am, maka beliau berkata ya. Maka kalau kita perasan tak siapa anak murid kepada Thabit pada hadis yang pertama? Siapa nama dia? Thabit punya anak murid Syarik. Pada riwayat yang seterusnya, siapa anak murid Thabit? Waqi'. Lalu anak murid Thabit yang 2 orang ini berbeza riwayat dia. Anak murid yang Syarik mengatakan yang Nabi SAW pernah berwuduk sekali-sekali, 2 kali, 3 kali. Sementara anak murid yang lain bernama Waqi', dia hanya sebut sekali je. Nabi SAW pernah berwuduk sekali-sekali. Mana satu yang lebih betul? Mana satu yang pada waktu itu lebih kuat sebenarnya? Maka di sini kata Imam Tirmizi, haddatsana bidzalika, menceritakan kepada kami riwayat tersebut guru kami Hannad dan Qutaibah. Lalu mereka berkata, haddatsana Waqi'un an Thabit, maka wa hadza asahu min hadits Syarik. Maka guru Imam Tirmizi, 2 orang ini, Qutaibah dan juga Hannad, mereka berkata hadis yang kedua, hadis Waqi' itu lebih sahih, lebih kuat berbanding daripada hadis Syarik. Li'annahu, kerana hadis riwayat Waqi' yang mengatakan Nabi berwuduk sekali-sekali, itu je. Tak ada penambahan 2, 3 dalam hadis yang sama, tak ada.
Maka mereka berkata, li'annahu, kerana sesungguhnya riwayat seperti Waqi' tersebut qad ruwiya, telah diriwayatkan min ghairi wajhin, daripada pelbagai sumber, pelbagai sudut, daripada Thabit dengan riwayat yang sama seperti Waqi' dan riwayat yang sama seperti Waqi'. Lalu kenapa kita tak terima riwayat Syarik? Maka kata Imam Tirmizi, kerana Syarik adalah seorang yang terlalu banyak melakukan kesilapan. Siapa pula perawi yang bernama Thabit tadi? Maka gelaran beliau adalah Abu Hamzah As-Sumali rahimahullahu ta'ala. Maka daripada sini kita jelas bahawa bukanlah pada satu wuduk pada waktu itu Nabi pernah campur-campur. Tidak. Tetapi pada waktu itu dalam satu wuduk, Nabi akan ambil satu. Sama ada membasuh sekali, yang mana jarang berlaku, ataupun 2 kali, jarang berlaku, tetapi 3 kali, itu memang kebiasaan baginda Nabi SAW. Jelaskah? Bab yang ke-36. Maka kat sini timbul soalan, kalaulah seseorang itu, dia macam tadi, ketika mana berwuduk dia campur-campur. Ada anggota badan dia basuh sekali, ada anggota badan dia basuh 2 kali, ada anggota badan dia basuh 3 kali, boleh ke tidak? Maka sebab itu Imam Tirmizi membawakan tajuk babun, bab pada hadis-hadis yang menerangkan tentang orang yang orang yang tawadda'a, berwuduk, ba'da wudu'ihi, sebahagian anggota wuduknya dia basuh marratain 2 kali, wa ba'dahu, sebahagian anggota wuduk yang lain dia basuh thalatha 3 kali. Lalu boleh tak macam tu? Lihat kepada Arafah, Arafah. Okey, sebentar. Okey. Lihat Arafah pada baris yang keempat. Jumpa tak? Jumpa ke tidak? Okey. Lalu kata para ulama, perbuatan Nabi SAW yang mana Nabi pernah basuh muka 3 kali. Nanti kita akan baca riwayat dia. Dan Nabi pernah basuh tangan 2 kali. Tak, padahal muka Nabi basuh 3, tangan Nabi basuh 2. Kemudian pada waktu itu Nabi basuh kepala sekali, dan kemudian baru Nabi basuh kaki. Maka kata para ulama, bila kita baca hadis yang macam tu, perlu diambil kira mungkin Nabi SAW tidak mempunyai air yang mencukupi. Sebab itu disebutkan di sini, qillatul ma', kurangnya air. Kanat mar'iyah, perlu diambil kira fi qissatil bab, pada kisah tajuk yang kita akan baca sebentar lagi. Perlu ambil kira. Maka Nabi buat begitu kerana pada waktu itu ada kekurangan air. Maka sebab itu disebutkan di sini, dhanni, pada sangkaanku, anna qillatal ma'i aidan, bahawa sesungguhnya kurangnya air untuk berwuduk, kanat mar'iyah, perlu diambil kira fi waqi'atil bab, pada hadis yang bakal kita baca. Maka pada waktu itu perlu untuk diambil kira. Maka apa yang Nabi SAW pernah buat, maka Imam Tirmizi bawakan riwayat yang Nabi pernah mencampur-campurkan cara bilangan membasuh anggota wuduk. Muka Nabi basuh 3 kali, tangan Nabi basuh 2 kali. Jom kita lihat. Wabihi ilaihi qala haddatsana ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Yahya an abihi an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, telah berwuduk. Maka kata Abdullah bin Zaid, Nabi pernah berwuduk. Bila Nabi berwuduk, faghasala, maka Nabi telah membasuh wajhahu, wajah baginda, salasan 3 kali. Nabi basuh 3 kali. Wa ghasala yadayhi, dan Nabi telah membasuh kedua tangan baginda bukan 3 kali, sebaliknya marratain 2 kali sahaja. Wa masaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membasuh bi ra'sihi, kepala baginda. Berapa kali Nabi menyapu air pada kepala? Tak disebutkan. Sekali ke ataupun berapa? Tak disebut. Namun kita lihat Arafah. Arafah pengakhir kepada Arafah. 4 baris daripada bawah. Wa masaha bi ra'sihi fi turukil ukhar annahu masaha marrah. Jumpa tak? Okey.
Maka dalam sebahagian riwayat menyebut, riwayat yang lebih kurang sama, Nabi menyapu air pada kepala baginda sekali. Maka muka 3 kali, tangan 2 kali, rambut Nabi sapu hanya sekali. Maka kata Imam Tirmizi, wa masaha bi ra'sihi, Nabi menyapu air pada kepala baginda. Wa ghasala rijlaihi, dan Nabi membasuh kedua kaki baginda. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wa qad dzukira, dan telah disebutkan fi ghairi hadithin, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada satu hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, pernah berwuduk, ba'da wudu'ihi, sebahagian daripada wuduk baginda, marrah, sekali-sekali, wa ba'dahu, dan sebahagian wuduk baginda, thalatha, 3 kali. Maka kata Imam Tirmizi, wa qad rakhasa, dan telah memberi keharusan dan kebenaran, ba'du ahli ilmi, sebahagian ilmuwan, zalika, perkara tersebut. Lam yarau, mereka pada waktu itu berpandangan tidak mengapa. Lam yarau ba'sa, mereka berpandangan tidak mengapa. An yatawadda ar-rajul, seseorang itu berwuduk, sebahagian anggota wuduknya 3 kali, dan sebahagiannya pada waktu itu 2 kali ataupun sekali. Maka Imam Tirmizi dengan hadis ini menetapkan bahawa ada para ulama berpandangan tak ada masalah kalau pada waktu itu nak basuh anggota wuduk, ada yang 3 kali, ada anggota wuduk yang 2 kali, ataupun ada anggota wuduk yang sekali, maka tidak menjadi masalah, boleh. Tapi afdalnya apa? Afdalnya basuh 3 kali. Daripada sudut harus, boleh ke tidak? Jawapannya boleh. Asalkan air sampai kepada bahagian anggota tubuh wuduk. Bab yang ke-37. Jelas ke setakat ni? Okey, saya tanya kepada pelajar-pelajar saya. Sahabat-sahabat semua memang faham, insya-Allah. Masya-Allah. Bab yang ke-37. Pada bab yang ke-37, Imam Tirmizi membawakan hadis yang pada waktu itu menerangkan bagaimanakah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Maka pada bab yang ke-37 kata Imam Tirmizi, bab pada hadis dan riwayat yang menceritakan berkenaan wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkenaan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana, bagaimanakah wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disebutkan daripada awal sampai akhir tentang cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat kepada Arafah, 3 baris daripada bawah. Jumpa ke? Okey, kata Imam, kata penulis, al-gharadu min hadzal babi, tujuan daripada Imam Tirmizi membawakan bab dan tajuk ini, tafsilu, adalah Imam Tirmizi nak detailkan sifata, cara wudu'i Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Hadisul bab, hadis yang ada dalam bab ini adalah hadis Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu yang terdahulu. Hadis Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu yang terdahulu, namun di sini dibawa dengan jalan yang lengkap. Dibawa dengan jalan yang lengkap. Pada waktu itu daripada awal hingga akhir dibawa tentang cara wuduk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka apakah riwayatnya? Jom kita lihat riwayat 54. Wabihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah wa Hannadun qala haddatsana Abul Ahwas an Abi Ishaq an Abi Hayyah qala raaitu Aliyan, kata Abu Hayyah, aku telah melihat Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, tawaddaa ay syara'a, lihat sahara, tawaddaa ay syara'a. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu mula berwuduk. Selalunya tawaddaa terjemahnya adalah telah, tapi di sini maksudnya bermula. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah mula berwuduk. Maka bagaimanakah cara Sayyidina Ali berwuduk? Faghasala kaffaihi, maka Sayyidina Ali mulakan dengan membasuh kedua tapak tangannya, hatta, sehinggalah, anqahuma, beliau telah membersihkan keduanya. Minta maaf, anqahuma, apakah maksud anqahuma? Lihat sahara. Anqa maksudnya
ay azalal wasakh anhuma, sehingga Sayyidina Ali pada waktu itu telah membersihkannya pada waktu sampai bersih. Maka sebab itu ketika mana kita nak ambil wuduk, jangan pada waktu itu kita terus-terus basuh muka. Walaupun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Tetapi wuduk yang lengkap pada waktu itu adalah mulakan dengan basuh kedua tangan sampailah ke pergelangan tangan. Sampai berapa kali? Sampailah tangan itu benar-benar bersih. Bila telah bersih tangan, summa matmada, maka Sayyidina Ali telah berkumur-kumur 3 kali. Wastansyaqa, dan pada waktu itu memasukkan air ke dalam hidung dan keluarkan berapa kali? 3 kali. Selepas itu, wa ghasala wajhahu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah membasuh wajahnya 3 kali. Wa dhira'aihi, dan kedua tangannya 3 kali. Wa masaha bi ra'sihi, dan menyapu air pada kepala marratan, hanya sekali. Dan ini memang majoriti pandangan para ulama fiqh, yang mana mereka mengatakan menyapu air pada kepala hanya sekali sahaja. Menyapu air pada kepala hanya sekali sahaja. Cuma Imam Syafi'i yang menyunatkan pada waktu itu tiga kali. Kemudian, thumma ghasala qadamaihi ilal ka'bain, Sayyidina Ali telah basuh kedua kakinya sampai ke buku lali. Thumma qama, kemudian beliau telah berdiri. Fa akhadha fadla tuhurihi, kemudian beliau telah ambil sisa baki air daripada bekas wuduk dia. Orang dulu ambil wuduk dalam bekas, maka pada waktu itu dalam bekas wuduk Sayyidina Ali masih ada air yang berbaki. Fasyaribahu, maka beliau minum sisa daripada air wuduk tadi, wa huwa qa'imun, sambil berdiri. Sebab itu ada juga pandangan mengatakan sunnah untuk minum air daripada saki baki air yang tak digunakan untuk wuduk. Ini berlaku kalau kita guna lota, kalau kita guna bekas. Kalau kita guna kolam, takkanlah kita nak minum sampai habis kolam. Maka pada waktu itu bukan maksud dia. Maka pada waktu itu orang-orang dulu, para sahabat, mereka berwuduk daripada bekas. Mereka curah atas tangan daripada bekas. Maka ketika mana dah selesai wuduk, kalaulah masih ada air yang berbaki dalam bekas, mereka akan minum air tersebut dalam keadaan berdiri. Sebab itu ada perbincangan, apakah minuman yang boleh dibuat dalam keadaan berdiri? Maka ada pandangan mengatakan Zam-Zam. Sebab Nabi pernah minum Zam-Zam berdiri. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, afdal untuk minum Zam-Zam dalam keadaan duduk. Dan antaranya adalah pada waktu itu minum air daripada apa yang berbaki daripada bekas wuduk, dan pada waktu itu diminum diminum dalam keadaan berdiri. Thumma qala, kemudian kata Sayyidina Ali, ahbabtu, sebenarnya aku suka, an uriyakum, untuk menunjukkan kepada kamu, kaifa, bagaimana, kana, adalah tuhuri, wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada sini yang sedikit berbeza daripada mazhab Imam Syafi'i adalah menyapu air pada kepala, yang mana di sini dibuat sekali sahaja. Dan Imam Syafi'i daripada riwayat Ad-Daruqutni dan riwayat yang lain pada waktu itu menyebut sunnah untuk menyapu air pada kepala sebanyak tiga kali. Wa fil babi, kata Imam Tirmizi dalam bab ini, hadis yang lebih kurang sama. Ada daripada riwayat Uthman, Abdullah bin Zaid, Ibnu Abbas, Abdullah bin Ammar, dan juga Aisyah serta Rubai' binti Muawis bin Afra', Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Ini semua riwayat yang lebih kurang sama, cuma ada sedikit sebanyak perbezaan pada perkataan. Kata Imam Tirmizi, telah menceritakan kepada kami guru kami Qutaibah dan Hannad. Qala, mereka berkata, haddatsana Abul Ahwas an Abi Ishaq an Abdi Khairin zakara an Ali radhiyallahu anhu misla hadis Abi Hayyah. Sebahagian perawi yang lain pada waktu itu mereka kongsikan cerita tentang Sayyidina Ali berwuduk sama seperti riwayat Abu Hayyah, illa, kecuali ada sedikit perbezaan. Anna Abda Khair, dalam riwayat yang lain ketika mana menceritakan tentang wuduk Nabi, maka disebutkan kana idza faragha, apabila telah selesai mengambil wuduk, akhadha, maka Sayyidina Ali mengambil min fadli, daripada sisa lebihan,
tahuri, bekas air wuduknya, bikafihi, dengan tangan. Maka ada penambahan. Lalu timbul soalan, adakah Sayyidina Ali minum air yang berbaki daripada lota ataupun bekas wuduk, minum terus macam tu ataupun bagaimana? Maka riwayat yang lain menerangkan tidak, bukan macam tu. Sayyidina Ali minum dengan menggunakan tapak tangannya. Menggunakan tapak tangan, dan pada waktu itu beliau minum. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkan terjemahan, boleh dapatkan di Telegram Kuliah Ummah Aziz. Okey. Lalu riwayat tadi, kalau kita perasan, riwayat daripada Abu Ishaq ada 2 orang anak murid. Nampak tak Abu Ishaq? Riwayat 54, nampak tak Abu Ishaq? Okey. Maka dalam riwayat 54, siapakah anak murid Abu Ishaq? Nama dia Abul Ahwas. Kemudian yang kita baru baca tadi, siapakah sama juga Ahwas, sama juga daripada Ahwas. Daripada Abu Ishaq. Cuma bezanya dekat Abu Hayyah. Minta maaf, Abu Hayyah. Maka riwayat 54 yang rawinya bernama Abu Hayyah. Riwayat yang dibawakan baru tadi, rawinya adalah Abdu Khair. Maka bezanya adalah ada penambahan pada riwayat Abdu Khair, yang mana beliau berkata Sayyidina Ali bukan minum terus daripada daripada bekas, tetapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu minum menggunakan tapak tangan yang beliau ambil daripada bekas untuk berwuduk. Okey. Maka di sini kita lihat qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Aliyin, hadis Sayyidina Ali yang kita baca tadi tentang detail cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Hadis tersebut telah diriwayatkan oleh Abu Ishaq Al-Hamdani daripada Abu Hayyah dan Abdul Khair serta Haris daripada Sayyidina Ali. Maka ada seorang lagi perawi pada waktu itu, Abu Ishaq Al-Hamdani. Dia pada waktu itu mendapatkan hadis ini daripada 3 orang sekaligus. Abu Hayyah pun guru dia, Abdul Khair pun guru dia, dan Haris pun guru dia. Jelas ke? Maka maksudnya tak ada sebarang pencanggahan. Kedua-duanya pernah mengambil hadis daripada Sayyidina Ali, iaitu Abu Hayyah dan juga Abdul Khair. Wa qad rawahu Zaidah ibnu Qudamah wa ghairu wahid an Khalid ibn Alqamah an Abdi Khairin an Ali radhiyallahu anhu hadis al-wudu bitulih. Dan seorang perawi yang lain bernama Zaidah, dia juga pernah meriwayatkan hadis daripada Abdul Khair daripada Sayyidina Ali, hadis tentang wuduk yang panjang. Dan ini adalah hadis yang hasan sahih, kata Imam Tirmizi, dan Syu'bah telah meriwayatkan hadis ini daripada Khalid daripada Alqamah, dan beliau telah melakukan kesilapan dalam menyebut nama dan nama ayahnya. Maka beliau berkata Malik bin Urfutah, salah. Padahal nama perawi tersebut Khalid bin Alqamah. Nampak tak? Maka nama perawi Khalid bin Alqamah. Akan tetapi pada waktu itu Syu'bah tersilap dan dia menyebut nama perawi adalah pada waktu itu namanya adalah Malik bin Urfutah. Okey. Waruya, diriwayatkan daripada Abu Awanah, daripada Khalid bin Alqamah, daripada Abdul Khair, daripada Sayyidina Ali, dan diriwayatkan juga daripada Sayyidina Ali Malik bin Urfutah seperti mana riwayat Syu'bah. Dan yang paling sahih, nama perawi tersebut bukan Malik bin Urfutah, tetapi sebaliknya adalah Khalid bin Alqamah. Maka di sini kita nampak betapa hebatnya pemahaman Imam Tirmizi. Dia boleh keluarkan pada waktu itu illah-illah yang ada pada hadis. Kita kalau baca nama perawi kita nampak biasa je, tapi sebenarnya ada illah-illah pada perawi. Ada kecacatan-kecacatan yang tersembunyi pada perawi. Nama perawi daripada Khalid bin Alqamah berubah menjadi Malik bin Urfutah. Dan orang mungkin tak perasan, orang ingat mungkin perawi itu betul-betul ada.
Maka ini telitinya Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Bab yang ke-38. Lihat Arafah an-nadhu. Maka kata Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, apakah an-nadhu? An-nadhu maksudnya adalah merenjiskan air di atas kain. Alal izar, kain. Izar maksudnya kain. Maka selepas daripada berwuduk ataupun buang air, maka nanti kita akan baca sunnah untuk merenjiskan air di atas kain. Apa tujuan dia? Liizalatil waswas, supaya hilang waswas. Sebab kadang-kala ada orang bila dia nampak pada waktu itu kain dia basah, maka timbul waswas. Air kencing ke apa ni? Maka waswas. Maka sebab itu untuk hilangkan waswas, jangan beri ruang kepada waswas, maka disunnahkan untuk merenjiskan air pada kain, pada seluar dan seumpamanya. Riwayat yang ke-55, bab yang ke-38, babun fin nadhi ba'dal wudu'. Bab pada menerangkan hadis bahawa digalakkan untuk merenjiskan air selepas daripada berwuduk. Maksudnya bila dah habis wuduk, renjiskan air pada kain, pada tempat kemaluan depan tersebut, renjiskan air. Supaya kalaulah ada bisikan syaitan yang mengatakan itu kencing tu, maka kita kata tidak. Kita mungkin nampak tak perlu, tapi ada sebahagian orang yang ada was-was, maka pada waktu itu mereka selalu ada isu macam ni. Nampak je basah, mereka ingat kencing. Padahal sebenarnya adalah sisa daripada air istinja ataupun air wuduk. Wabi ilaihi qala haddatsana Nasr bin Ali wa Ahmad bin Abi Ubaidillah As-Sulaimi Al-Basri qala haddatsana Abu Qutaibah Salm bin Qutaibah anil Hasan bin Ali Al-Hashimi an Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Maka kata Umar bin Khattab, maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Ja'ani Jibril. Jibril telah datang kepadaku seraya berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, idza tawadda'ta, bila kamu berwuduk, fantadih, maka sembuhkanlah pakaian yang berhampiran dengan kemaluan kamu, sembuhkan dengan air. Bukan sembuh tu banyak sangat, renjiskan. Minta maaf. Renjiskan dengan air. Saya minta izin nak makan gula-gula sekejap. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad terus menerus bercakap, jadi dia jadi dia jadi badan tu jadi letih sekejap. Tapi lagi sikit lagi nak habis insya-Allah. Saya minta makan gula-gula bagi refresh sekejap. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, kita sedang membaca hadis-hadis daripada Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Ja'ani Jibril. Jibril telah datang kepadaku seraya berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, idza tawadda'ta, bila kamu selesai berwuduk, fantadih, maka renjiskanlah air pada pakaian kamu. Renjiskan air pada pakaian kamu. Bukan sembuh tu banyak, renjiskan. Lalu kalaulah rasa basah, kenapa basah ni? Oh, tadi aku renjis. Jangan pada waktu, kenapa basah ni? Najis kot. Dah sudah, tak khusyuk solat dia. Pada waktu itu tidak khusyuk ibadah dia. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib. Dan aku telah mendengar Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata, Al-Hasan bin Ali Al-Hashimi, perawi yang kita baca tadi, nama dia Hasan bin Ali Al-Hashimi, adalah mungkarul hadis, seorang yang riwayatnya adalah mungkar. Baca penghabis Sahara, qauluhu mungkarul hadis, jumpa tak? Maka apakah yang dimaksudkan dengan perawi yang mungkar, hadis yang mungkar? Maka disebut di sini, ma tafarrada bihi man laysa thiqah wala dhabita. Mungkar hadis adalah riwayat yang mana pada waktu itu perawi dia bersendirian meriwayatkan riwayat macam ni, tak ada sokongan, tak ada syawahid, tak ada mutabi', tak ada. Dia seorang-seorang je meriwayatkan macam ni. Dan masalahnya adalah dia pula pada waktu itu ingatan dia tak kuat, wala dhabita, ingatan dia tak kuat, wala
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ingatan dia tak kuat, dan man laysa thiqah, dia pun bukanlah seorang yang thiqah. Maka pada waktu itu disebut riwayat yang seumpama ini sebagai munkarul hadis. Sebab dia sendiri ingatan dia tak kuat dan tak ada sokongan, dan yang kedua dia tidak ada pada waktu itu thiqah, dipercayai. Kalaulah ada thiqah, maka pada waktu itu tidak mengapa untuk diterima walaupun hadis bersendirian. Kata Imam Tirmizi, muka surat 84, dalam hadis ini ada riwayat daripada Abul Hakam bin Sufyan, riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Zaid bin Harithah, Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Tirmizi, berkata sebahagian para ulama, hadis Sufyan bin Hakam ataupun Al-Hakam bin Sufyan, maka para ulama berbeza pendapat siapa nama perawi ini. Ada mengatakan namanya adalah Sufyan bin Hakam, ada mengatakan tak, namanya adalah Hakam bin Sufyan. Wa tarabu fi hadzal hadis, bila ada percanggahan dalam hadis. Apa nama hadis tu? Apa nama hadis yang ada percanggahan? Nama dia ittirab. Hadis yang ada ittirab. Sebab itu disebut wattarabu fi hadzal hadis, maka pada hadis ini ada percanggahan. Baca lagi Sahara. Baca al-muttarab. Apakah hadis yang muttarab? Baca. Huwallazi, hadis yang muttarab adalah hadis yang yakhtalifu, bercanggah, berbeza, ar-riwayatu fihi, riwayat yang ada padanya. Maka dibagi contoh. Fayarwihi ba'duhum ala wajhin. Maka ada perawi, contohnya perawi daripada guru yang sama, dia meriwayatkan mengikut satu cara. Wa ba'duhum ala wajhin, anak murid yang sama daripada perawi yang sama, dia meriwayatkan daripada riwayat yang berbeza, yang pada waktu itu mukhalif, bercanggah di antara satu sama lain. Maka pada waktu itu dipanggil sebagai hadis yang ada ittirab. Sama-sama sebut ittirab. Kalau hadis itu ada ittirab dipanggil muttarab. Hadis muttarab. Sebut. Hadis muttarab. Maka ittirab ini, percanggahan ini, kata para ulama, dia boleh berlaku dalam sanad, dia boleh berlaku dalam matan, dan dia boleh berlaku pada banyak aspek hadis. Yang mana ada je percanggahan, dipanggil hadis yang ada ittirab. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita sedang membaca hadis riwayat Imam Tirmizi. Wa fil babi, babun, bab yang ke-39, bab yang baru. Pada bab ini Imam Tirmizi membawakan hadis tentang penting untuk menyempurnakan basuhan anggota wuduk. Sempurnakan, isbaghul wuduk, sempurnakan, ekstrakan ketika mana membasuh anggota wuduk. Pada waktu itu sempurnakan, ekstrakan. Maka bab yang ke-39, babun, bab fi isbaghil wuduk, pada riwayat yang menerangkan pentingnya untuk isbaghul wuduk. Apakah maksud isbagh? Baca Arafah. Al-isbagh, nampak tak? Maka apakah isbagh? Isbagh ini bahasa Arab, hamzah, sin, ba, alif, ghain, isbagh. Maka kata para ulama, isbagh maksudnya adalah, nombor satu antaranya adalah ikmalul wuduk biduni israf. Menyempurnakan wuduk tanpa pembaziran, itu dipanggil isbagh. Basuh sebaik mungkin, cukup 3 kali, sapu air pada telinga dan semuanya, buat semua, hatta yang sunat, tapi tak ada pembaziran. Maka itu pun adalah dipanggil isbagh, menyempurnakan wuduk. Nombor 2, italatul ghurrah wa tahjil. Pada waktu itu melebihkan basuhan ghurrah. Ghurrah adalah basuhan pada tangan. Melebihkan basuhan pada tangan dipanggil ghurrah. Melebihkan basuhan pada kaki dipanggil tahjil ataupun muhajjal. Maka contoh, apa maksud pada waktu itu melebihkan basuhan pada tangan? Contohnya tangan kena basuh hingga ke siku.
daripada atas sampai ke siku, itu anggota wuduk. Tetapi isbaghul wuduk dan juga ghurrah, apa maksud dia? Basuh pada waktu itu sampai ke lengan, melebihkan basuh sampai ke lengan, maka itu pun dipanggil isbaghul wuduk. Dan tahjil pula contohnya kaki kena basuh sampai buku lali, tapi pada waktu itu lebihkan, sempurnakan bagaimana? Basuh sampai ke betis, melebihkan. Itu pun memberi makna yang isbaghul wuduk. Okey. Seterusnya, babun fil isbaghil wuduk. Bab pada hadis yang menerangkan tentang perlunya melakukan wuduk dengan sempurna. Riwayat 56. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ismail bin Ja'far 'anil Ala ibn Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum, sabda Nabi, mahukah aku tunjukkan kepada kamu perkara yang yamhullahu bihil khataya, kalaulah buat perkara itu Allah ampunkan dengannya dosa-dosa. Wa yarfa'u, kalaulah buat perkara itu Allah akan meninggikan melaluinya darjat-darjat di syurga. Maka bila para sahabat dengar ada amalan yang kalau buat Allah boleh ampunkan dosa, tinggikan darjat dalam syurga, maka para sahabat pada waktu itu berkata, bala, bahkan wahai Rasulullah, apakah amalan tersebut? Maka sabda Nabi SAW, isbaghul wuduk, sempurnakanlah pembasuhan anggota wuduk, alal makarih, pada waktu-waktu yang suka. Alal makarih, pada waktu-waktu yang suka. Cek qawata, al-makarih. Jumpa ke qawata baris yang kedua? Okey. Lalu apakah tempat-tempat yang suka? Al-makarih maksudnya tempat yang suka. Apakah tempat yang suka? Maka para ulama berikan pada waktu itu contoh. Contoh sukanya nak menyempurnakan wuduk adalah ketika mana contohnya burdul ma'. Minta maaf, mana ni? Burdul ma'. Contohnya pada waktu itu air sejuk. Sejuk, tapi pada waktu tu nak sempurnakan basuhan, kena basuh 3 kali. Maka pada waktu itu kalaulah ada orang buat, Allah sangat hargai, Allah pada waktu itu ampunkan dosa dia dan tinggikan darjatnya dalam syurga. Maka ini contoh waktu-waktu yang suka untuk berwuduk. Contohnya adalah musim sejuk dan air pun sejuk. Yang kedua, contoh yang lain adalah alamul jisim, badan tengah sakit, demam ke? Kan demam nak ambil wuduk sejuk. Tapi pada waktu itu kalaulah kita boleh sempurnakan basuhan, maka pada waktu itu Allah akan ampunkan dosa. Maka itu yang kedua, alamul jisim. Okey. Dan juga ada banyak lagi perkara-perkara yang lain. Maka itu dua. Maka apakah amalan yang boleh menjadikan seseorang itu diampunkan oleh Allah, ditinggikan darjatnya dalam syurga? Yang pertama sabda Nabi, sempurnakanlah wuduk pada saat-saat yang suka. Waktu sakit ke, waktu Allah sejuk ke, dan lain-lain. Tapi sempurnakan wuduk. Yang kedua, amalan yang Allah ampunkan dosa adalah wa kathratul khuta ilal masajid. Orang yang banyak melangkah menuju ke masjid, banyak berjalan kaki menuju ke masjid, maka dengan berjalan kaki pun Allah ampunkan dosa dia. Yang ketiga, wantidharus salah ba'da salah. Orang yang tunggu solat, dia habis solat maghrib, dia tunggu isyak, dia tak balik. Habis solat isyak, dia tunggu sampai subuh, lama pula, tapi pada waktu tu ada. Maka orang yang menunggu solat selepas daripada selesai ni satu solat, maka Nabi SAW suka 3 amalan ini. Sabda Nabi, barang siapa yang buat 3 amalan ini, yang pertama, pada waktu itu dia tetap menyempurnakan basuhan wuduk walaupun dia berada di dalam kesulitan. Yang kedua, dia memperbanyakkan langkah-langkah kakinya ke masjid. Yang ketiga, dia sentiasa menunggu solat selepas daripada satu solat. Sabda Nabi SAW, fadzalikumur ribat. Maka ini adalah ar-ribat. Apakah ribat? Tengok qawata, 4 baris daripada penghujung qawata. Nampak tak?
Okey. Maka apakah itu ar-ribat? Ribat pada asalnya adalah tentera yang menjaga sempadan. Itu adalah ar-ribat. Tentera yang menjaga sempadan. Sebab itu kita nampak pada Qawata, kata Ibn al-Arabi, al-iqamatu ala jihadil adu bil harb wartibatil khail wa i'dadiha. Maka pada waktu itu tentera yang menjaga perbatasan sempadan dan menjaga pada waktu itu sempadan daripada diceroboh musuh. Maka itu adalah orang ar-ribat. Sebab itu kadang-kala sekolah-sekolah pun dipanggil ribat. Maka kenapa disebut ribat di sini? Maka kita baca, teruskan baca. Okey. Fashubbiha, maka disamakan perbuatan-perbuatan yang baik dan ibadah pada waktu itu sebagai ar-ribat. Ribat ini adalah tentera yang menjaga sempadan. Apa ribat? Ribat tu apa? Okey, sempadan. Maka seperti mana ibadah itu dipanggil ribat? Kenapa? Sebab orang yang sentiasa menyibukkan diri dengan ibadah, maka pada waktu itu dia ada penjaga daripada dia melakukan maksiat dan dosa. Sama seperti seseorang yang pada waktu itu ada tentera jaga, maka pada waktu itu tak ada musuh yang boleh ganggu dia. Orang yang beribadah, syaitan tak boleh nak ganggu dia kalau dia istiqamah buat. Maka samalah juga dengan orang yang menjaga sempadan, maka musuh tak boleh nak melewati sempadan tersebut. Maka sabda Nabi, maka itulah ribat. Itulah orang yang menjaga sempadan. Itulah orang yang menjaga sempadan. Bila kita sibukkan diri kita dengan ibadah, maka akan ada penghalang daripada syaitan untuk ganggu kita. Itu pengajaran dia. Kata Imam Tirmizi, dalam bab ini ada juga hadis daripada Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Ubaidah, wa yuqalu Abidah. Nama perawi tu, nama sahabat tu Abidah. Wa yuqalu, dan ada juga mengatakan namanya adalah Ubaidah bin Amr. Begitu juga ada riwayat yang lebih kurang sama daripada Aisyah, Abdurrahman bin Aish, Anas bin Malik. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah ini adalah hadis yang hasan sahih. Dan siapakah nama perawi Al-Ala bin Abdurrahman? Ala bin Abdurrahman adalah anak kepada Yaqub Al-Juhani rahimahumullahu ta'ala. Maka kita dah selesai dah hadis yang ke-56 tentang pentingnya pada waktu itu menyempurnakan basuhan anggota wuduk. Bab yang ke-40 berkenaan tentang tuala selepas daripada wuduk. Boleh ke lepas wuduk kita lap air wuduk? Boleh ke? Maka ini perbincangan dia. Adakah boleh selepas daripada berwuduk untuk lap air? Adakah Nabi pernah buat begitu? Ataupun ianya sebenarnya tidak boleh? Maka apakah penerangan dia? Tengok Sahara. Apa maksud al-mindil? Ai isti'malu thawb liizalati ar-rutubah. Menggunakan tisu, kain, tuala untuk pada waktu itu mengeringkan badan selepas wuduk. Boleh tak? Adakah dia makruh ataupun haram? Apakah dia? Maka kita baca hadis ini. Maka tajuk daripada mindil, daripada tuala selepas daripada wuduk, maksudnya menggunakan tuala untuk mengeringkan pada waktu itu tubuh badan selepas daripada berwuduk. Wa bi ilaihi qala hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Abdullah bin Wahb an Zaid bin Hubab an Abi Muadz an Az-Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hirqah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai sebidang kain. Nabi ada kain. Apa yang Nabi buat dengan kain tersebut? Yunashifu biha, Nabi gunakan kain tersebut untuk mengeringkan, untuk lap air wuduk, ba'dal wuduk, setelah Nabi selesai wuduk. Maka daripada hadis ini nampak jelas bahawa boleh untuk mengeringkan anggota wuduk selepas daripada berwuduk. Adakah itu pandangan mazhab Syafi'i? Kita baca dulu. Wa qad rakhasa,
mesejnya untuk kita datang pukul 4 sebab nanti ada kelas dengan Ustaz Ismail hari ni mula mesej dulu sambil tu. Okey, wa fil babi, dalam bab ini ada juga hadis daripada Muaz bin Jabal. Kita lihat kepada kita lihat daripada Sahara. Okey. Maka dalam mazhab Syafi'i sebenarnya tak digalakkan untuk mengeringkan air wuduk selepas wuduk. Tak digalakkan. Maka apa jawapan para ulama mazhab Syafi'i tentang hadis ini? Sebab hadis ini kata Nabi ada kain yang Nabi guna untuk lap selepas daripada selesai berwuduk. Maka kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, maka hadis ini menerangkan pada waktu itu Nabi nak tunjukkan bayanul jawaz. Nampak tak Sahara? Baris yang kedua. Nabi nak menunjukkan pada waktu itu bayanul jawaz. Nabi nak menunjukkan sebenarnya boleh untuk mengeringkan air wuduk yang ada pada tubuh badan. Boleh. Walaupun tak digalakkan. Maka bayanul jawaz. Kemudian yang kedua ada pandangan mengatakan Nabi lap kerana li'udhrin, kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Maka itu pandangan yang kedua. Okey. Terus kita baca hadis. Hadis yang ke-58. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Rishdin bin Sa'd an Abdurrahman bin Ziyad bin An'um an Utbah bin Humaid an Ubadah bin Nusay an Abdurrahman bin Ghanmin an Muaz bin Jabal. Masih lagi hadis Muaz bin Jabal. Kata Muaz bin Jabal, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa, apabila telah selesai berwuduk, masaha wajhahu, baginda telah menyapu wajah baginda bi tarfi thawbih, dengan hujung pakaian baginda. Nabi sapu, Nabi keringkan selepas daripada berwuduk. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib. Hadis yang gharib dan isnad dan sanadnya pun adalah lemah. Dan siapakah perawi yang ada dalam hadis ini? Terutamanya adalah Rishdin bin Sa'ad, Abdurrahman bin Ziyad bin An'um Al-Ifriqi. Lalu kedua-dua perawi ini, kata Imam Tirmizi, yudha'afani fil hadis, mereka ini dianggap lemah di dalam bidang hadis. Ini perawi yang dhaif, yang lemah. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, maka hadis Aisyah pula laisa bil qaim, bukanlah hadis yang kuat. Hadis Aisyah yang riwayat 57, ini bukanlah hadis yang kuat. Wala yasihu, maka akhirnya Imam Tirmizi mempunyai keputusan. Apakah keputusan Imam Tirmizi? Dan tidak ada sesuatu pun dalam perbincangan ini, dalam bab ini yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua riwayat ini lemah. Riwayat Muaz bin Jabal dan juga riwayat daripada Aisyah. Maka sebab itu mazhab Syafi'i punya pandangan makruh untuk menyapu air selepas daripada selesai berwuduk. Kata Imam Tirmizi, dan telah mengharuskan sebahagian daripada para ulama daripada kalangan sahabat dan selepas mereka pada perkara pada waktu itu boleh melap air selepas wuduk. Daripada sudut boleh. Cuma ianya adalah tak digalakkan dalam mazhab Syafi'i, makruh. Wa man karihahu, dan para ulama yang mengatakan makruh untuk mengelap air wuduk. Innama karihahu, sesungguhnya mereka mengatakan makruh hanya daripada sudut kerana disebutkan innal wudu'a, sesungguhnya air wuduk yuzanu, akan pada waktu itu ditimbang. Air wuduk akan ditimbang. Maka kenapa nak keringkan pula? Air wuduk ni semua akan ditimbang. Maka sebab itu mereka kata makruh untuk lap air wuduk. Dan hadis yang kata boleh lap pula dhaif, lemah. Diriwayatkan juga perkara tersebut daripada Sa'id bin Musayyab Zuhri. Haddatsana Muhammad bin Humaidin qala haddatsana Jarirun qala haddatsanihi Ali bin Mujahid anni wa huwa indi siqah an Tha'labah an Zuhri qala innama akrahul mindil, kata Zuhri, sesungguhnya aku tidak menyukai untuk lap air wuduk selepas selesai wuduk, li'annal wudu ayuzan, kerana sebenarnya air wuduk tersebut akan ditimbang kelak pada hari kiamat. Kita dah selesai dah 40 bab. InsyaAllah kita sambung bab yang ke-41 esok insyaAllah.
Terima kasih kepada semua, mudah-mudahan adanya manfaat. Kita jumpa esok jam 5.15 pagi dalam pembacaan kitab hadis Jami' Tirmizi, dan jam 6 petang nanti dalam program Mahsyar insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah.